Dapatkan hadiah wang tunai terkumpul RM10,000 Malaysia sepanjang siaran langsung bersama kami mengikut terma dan syarat. Kita jumpa nanti. Felda sampai sekarang masih tenat. Kenapa diam? Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Felda dilaporkan terpaksa membuat pinjaman dan menanggung hutang mencecah RM10.7 bilion. Tindakan ini bagi memastikan operasi harian berjalan akibat masalah kewangan yang dihadapinya sejak 2013. Pada masa yang sama, menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi Datuk Seri Mustafa Mohamed, Felda juga menghadapi masalah untuk membayar balik hutang mereka. Akibatnya, Felda berdepan masalah kecairan sebanyak RM1.3 bilion setakat September lalu, jelasnya. Sehubungan ini, kerajaan bersetuju memberikan moratorium selama 2 tahun kepada Felda untuk salah satu daripada hutangnya dan sebuah institusi yang lain memberi Felda moratorium selama 6 bulan. Di samping itu, hutang peneroka yang tinggi serta kadar kutipan hutang yang tidak memberangsangkan turut memburukkan lagi keadaan dan menjejaskan kedudukan kewangan Felda. Katanya pada sesi pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan di Dewan Rakyat 14 Disember lalu. Beliau berkata demikian menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Barisan Nasional Jerantut berhubung pelan perancangan kerajaan bagi memulihkan kembali aliran tunai dan hutang Felda. Mustafa berkata Jawatankuasa Pemantauan Pelaksanaan dan Keberkesanan Pelan Pemulihan Felda telah ditubuhkan bagi memastikan petunjuk prestasi utama yang ditetapkan dicapai. Beliau menjelaskan jawatankuasa tersebut yang dipengerusikan oleh Tan Sri Abdul Wahid Omar berperanan untuk memantau pelaksanaan langkah-langkah pemulihan dengan rapi agar dapat membawa hasil positif ke atas Felda pada 2023. Selain itu, bagi memastikan Felda mencapai kemampanan kewangan dan kelestarian, Jemaah Menteri pada 14 Oktober 2020 telah meluluskan Pelan Pemulihan Felda. Antara syur yang diluluskan adalah penerbitan sukuk yang dijamin oleh kerajaan berjumlah RM9.9 bilion, di mana RM6 bilion akan digunakan bagi mengurangkan beban hutang Felda dan bakinya akan digunakan untuk meningkatkan pendapatan teras iaitu melalui pengambilalihan pegangan saham FGV serta melaksanakan penambatan perjanjian pajakan tanah, katanya. Demikianlah nasib peneroka Felda yang majoritinya orang Melayu terumbang ambil akibat tadbir urus yang lemah semasa pemerintahan Barisan Nasional. Dalam pada itu, baru-baru ini Ketua Pemuda PAS Malaysia, Khairil Nizam Khairuddin, berteriak agar pihak pengurusan tabung haji meletakkan jawatan. Sekiranya pengurusan tertinggi tabung haji tidak mampu untuk mengurus tabung haji seperti mana aspirasi Kerajaan Perikatan Nasional, kami mencadangkan agar pihak tertinggi tabung haji meletakkan jawatan secara terhormat, kata Khairil dalam satu kenyataan. Gesaan itu ekoran isu penjualan aset tanah ladang kelapa sawit di Sarawak milik anak syarikat Tabung Haji Plantation Berhad THP iaitu Bumi Suria Ventures Sdn Berhad BSB dan Maju Warisan Mas Sdn Berhad MWM kepada syarikat Bukan Bumi Putra Tamako Plantation Sdn Berhad. Penjualan tersebut diluluskan oleh Unit Perancangan Ekonomi UPEN Jabatan Perdana Menteri dengan harga RM170 juta melalui sepucuk surat bertarikh 24 November 2020. UPEN di bawah JPM, menterinya ialah individu yang sama, kini bercakap bahawa Felda menghadapi masalah kecairan yang serius iaitu Mustafa Mohamed. Kenapa Khairil Nizam bising menangani tabung haji tetapi membisu tentang Felda? Bukankah tabung haji untung sedangkan Felda rugi? Jawapannya mudah. Tabung haji di zaman pentadbiran Pakatan Harapan di bawah pengawasan Datuk Seri Mujahid Yusof, Naib Presiden Amanah. Felda pula di bawah kuasa Datuk Seri Azmin Ali yang mengkhianati mandat rakyat menerusi langkah Sheraton yang turut disokong Presiden PAS Datuk Seri Hadi Awang. Nampak tak? Itulah akibatnya apabila berbalisma menguasai minda dan menghalangnya daripada berfikir secara bijak.